Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Kak nak share lah satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Okay, ayat ni dia nak memberi satu view tentang yang manusia ni memang sangat perlukan ketenangan dalam diri dia lah. Dan Allah mention lah, kalau kita nak dapatkan ketenangan tu adalah dengan cara kita selalu mendekatkan atau kembali kepada dia. Dan ini juga dia nak cakap, kan ada ayat 29 tu dia kata, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya kita ni sebagai hamba, untuk kita lebih tenang adalah kita tidak meninggalkan agama Allah ni sendirilah. Maksudnya kita merasakan apa yang Allah nak bagi kita, kita terima. Contoh yang simple adalah usrah tu sendiri. So akan nak bagi sedikit gambaran ke? Sedikit gambaran lah. Sekarang ni kan musim PKP kan. So Alhamdulillah, siapa yang berada kat rumah, siapa yang berada di college, siapa yang berada di rumah sewa ke dan sebagainya. So walaupun kita berada dekat mana-mana sekalipun, yang cakapnya Allah tu still sama. So tak ada bezanya. Kalau kita ada kat rumah, Allah ni beza ke? Kita ada dekat college, Allah ni beza ke? Kita ada dekat rumah sewa, Allah ni beza ke? So nak cakapnya, Allah ni tak pernah pun beza-beza. Faham ke? Dia still ada di mana-mana kita ada. Cumanya nak cakap, manusia tu sendirilah sejauh mana manusia ni menganggap Allah ni sebagai tempat untuk kita mendapatkan sesuatu keredaan dalam hidup kita kan. So kalau kita kata kita ni nak dapatkan keredaan dari Allah SWT sendiri, so kita ada satu term yang mungkin berkaitan, which is setia tu. So kalau kita ni cakap kita ni setia kepada agama Allah SWT, so adakah kita bila cakap pasal setia, apa yang Antuna faham? Setia ni, kalau orang yang setia ni, dia akan sentiasa menjaga dengan baik kan? Atau bila cakap pasal setia, kita tak rela untuk melakukan sebarang kejahatan kan? Ataupun bila kita kata kita setia, kita letakkan kepercayaan kan? So rasa
kita rasa tak yang kita ni letakkan Allah ni, kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam urusan kehidupan kita. So, akan kaitkanlah dengan kisah seorang sahabat. Kalau Antuna pernah, insyaAllah pernah je dengar kan. Sahabat nama dia Abu Bakar As-Siddiq. So, kisah Abu Bakar As-Siddiq ni sangat relate lah dengan term setia tu. Sebab apa? Sebab Abu Bakar ni adalah sahabat yang sentiasa berdampingan dengan Rasulullah SAW sendiri. Sehinggalah Rasulullah ni wafat. So, ketika tapi sebelum tu semua orang tahu kan yang Rasulullah pula Abu Bakar ni, dia ni kaya. Lepas tu dia banyak harta kan. Lepas tu dia seorang yang lemah lembut, penyayang. So, banyaklah kelebihan yang Abu Bakar ni ada. Tapi akak bukan nak tekankan pasal kelebihan dia, tapi akak nak cakap disebabkan dia ni pengikut setia Rasulullah, sehingga kan Rasulullah tu wafat. Adakah Abu Bakar ni tinggalkan agama yang dia dah peluk, which is agama Islam sendiri? Adakah setelah Rasulullah wafat, dia menjadi orang yang tak setia? Dia menjadi orang yang tak terima apa yang dibawa oleh agama Islam sendiri. Contohnya, agama Islam ni menyuruh kita melakukan kebaikan atau menyuruh kita untuk terus berada di jalan ni kan. Untuk kita ni tak, kalau bahasa kasar sikit ke, berpaling daripada jalan ni kan. So, Abu Bakar ni walaupun Rasulullah tu wafat, tapi dia tak pun menjadi orang yang Rasulullah dah wafat, tak adalah orang yang aku patut setia kan. Tak adalah orang yang aku patut hormat kan. Tapi Rasulullah ni Rasulullah pula Allah Abu Bakar ni, dia terus berada di jalan Islam ni adalah bukan disebabkan faktor-faktor peribadi ataupun faktor-faktor tertentu, tapi dia berada, dia jelaslah kenapa dia berada pada jalan Islam ni. Kalau dia tak jelas, dia akan menjadi orang-orang yang murtad tu. Orang yang maksudnya macam mana nak cakapnya, macam bukanlah kepada seseorang, bukanlah faktor seseorang tu menyebabkan seseorang tu stay pada agama Islam, tapi kerana dia sedar dia telah mendapat hidayah daripada Allah tu. Susah kan kita nak macam mana, kita nak appreciate apa yang kita dapat dalam hidup kita kan. Abu Bakar ni sebelum dia masuk Islam kan, dia adalah seorang yang orang yang jahiliah tu kan. So bila dia dah masuk Islam, dia sangat appreciate lah dengan Islam ni. So dia tak nak lah menjadi orang yang pada awalnya dia setia. Bukanlah setia disebabkan adanya Rasulullah, tapi disebabkan dia rasa agama ni lah agama yang the best tu. So kita rasa tak yang agama Islam ni adalah agama yang terbaik tu. So janganlah kita kita nak setia dengan jalan dakwah dan tabiah ni sebabkan seseorang ataupun sebabkan faktor-faktor tertentu. Bukanlah sebabkan faktor tertentu, tapi jelaslah bahawa kita ni macam mana, kita dapat Islam ni pun kita sangat beruntung tu lah.
Kita kena jelas. Susahnya orang dahulu nak dapatkan Islam. So, kita sekarang ni lahir-lahir je dah Islam. Bila lahir-lahir dah Islam tu, so kita tak payahlah macam susah nak dapatkan. Macam mana? Aku tak tahu nak explainnya secara simple adalah kita kena appreciate Islam tu sendiri, which is apa kebaikan yang orang nak bagi kat kita. So kita janganlah bila kita berada dekat rumah sewa, kita tak rasa pun bila ada orang nak bagi kebaikan, tak rasa pun benda tu adalah satu yang bernilai, tu adalah satu yang menunjukkan kita ni kena taat pada Allah tu, taat setia pada Allah, bukan taat setia pada manusia tu sendiri. Aku harap mesej ni sampailah kepada Antuna. So, simple je, taat setialah kepada Allah, bukan taat setia kepada manusia tu sendiri. Sebabnya kalau kita taat setia kepada manusia, benda ni adalah bersifat sementara. Bezalah kita taat setia kepada Allah tu sendiri. Okey, itu saja daripada akak. Wallahu a'lam bissawab. Semoga musim PKP ni banyak memberi banyak membuatkan kita semua muhasabahlah balik. Kita ni susahlah untuk dapatkan kebaikan tu kalau kita tak hargai. So tidak kisah di mana anda berada, di rumah sewa, di kolej, janganlah anda mengabaikan segala kebaikan yang diberikan oleh seseorang yang membawa anda kepada Allah SWT. Assalamualaikum.